Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 malam ini bersama saya, Syahril Sarafuddin. Dan saya, Hazel Desmond. Berikut paparan utama edisi Selasa 27 September. Terbabit aktiviti pengganas, 40 pelajar ditahan. Muktamad kadar GST kekal 6%. Kadar cukai barang dan perkhidmatan GST kekal 6% dan kerajaan tidak bercadang menaikkannya. Jelas Menteri Kewangan 2 Datuk Johari Abdul Ghani, kadar itu baru diperkenal dan perlu disesuaikan dengan sistem perbelanjaan pengguna. Well, I think at this moment, I don't think we will do any changes on GST because we just introduced this GST, I think, less than 2 years. We want the system to be embedded into the entire our consumer spending system. So therefore, I think there should not be any changes at this moment. Selain GST, langkah rasionalisasi subsidi berjaya membantu meningkatkan pendapatan kerajaan. Secara tidak langsung memberi pendapatan baharu kerajaan yang kehilangan pendapatan hampir 30 bilion ringgit disebabkan kemerosotan harga minyak mentah global. Langkah itu akan memastikan kerajaan terus berada di landasan tepat mencapai sasaran defisit fiskal 3.1% menjelang 2016. Datuk Johari ditemui media pada forum Megatrends Khazanah 2016 di Ibu Negara. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan pengagihan pendapatan Amanah Saham Satu Malaysia AS1M sebanyak 6.10 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2016. Ia membabitkan pembayaran 700.63 juta. Jelas Pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB Tan Sri Abdul Wahid Omar, pembayaran itu akan memberi manfaat kepada lebih 393,000 pemegang unit yang telah melanggan 11.49 bilion unit AS1M. Pembayaran akan dibuat melalui pelaburan semula dalam bentuk unit secara automatik. Keuntungan daripada penjualan saham dalam syarikat-syarikat yang menyumbang sebanyak 344.87 juta ringgit ataupun 44.4%. Yang kedua adalah pendapatan dividen daripada pelaburan dalam syarikat-syarikat yang menyumbang sebanyak 321.27 juta ringgit atau 41.3%. Manakala baki selebihnya iaitu 111.49 juta ringgit ataupun 14.3% diperolehi melalui pendapatan daripada pelaburan dalam instrumen-instrumen jangka pendek dan lain-lain pendapatan. Urus niaga tabung AS1M di semua cawangan dan ejen ASNB telah ditangguhkan mulai 23 September sehingga 3 Oktober 2016 bagi tujuan pengiraan agihan. Sehingga 23 September, tabung AS1M telah memperoleh pendapatan kasar sebanyak 777.63 juta ringgit. Dalam perkembangan lain, pelabur Jerman diharap mengambil peluang menjadikan Malaysia pintu masuk bagi menembusi pasaran ASEAN. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pelabur Jerman wajar mengambil peluang daripada persekitaran perniagaan yang kondusif di Malaysia dan komuniti ASEAN yang memiliki 630 juta penduduk. With our pro-business, prudent and pragmatic policies, Malaysia is your ideal partner for doing business in the region. We are committed to ensuring that the needs of investors who wish to do business in Malaysia are met. Datuk Seri Najib berkata demikian dalam ucap tamanya pada sesi dialog bersama 25 pemimpin perdagangan Jerman di Berlin. Jelas beliau, ekoran asas ekonomi negara yang kukuh, Malaysia berjaya menarik pelaburan langsung asing FDI secara berterusan dengan kira-kira 8.4 bilion dolar Amerika diluluskan tahun lalu. FDI yang diluluskan pada separuh pertama 2016 pula
telah mencecah 83.3% daripada jumlah pelaburan asing yang diluluskan untuk keseluruhan tahun lalu. Jumlah pelaburan dijangka terus meningkat, terutamanya menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, Perdana Menteri mengalu-alukan lebih banyak pelaburan daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS Jerman di Malaysia. Meski syarikat multinasional besar Jerman telah lama bertapak di Malaysia, masih terdapat banyak peluang yang terbuka bagi syarikat-syarikat PKS dari negara itu. Show that no other country has as many mid-sized global market leaders as Germany. And I'm sure that Malaysia's small and medium enterprises can learn much from them, especially in terms of their entrepreneurial spirit, their competitive strategies, and their adaptation and innovation in advanced technology. Jerman pelabur terbesar di Malaysia dalam kalangan negara-negara EU sekaligus membuktikan daya saing global negara yang berterusan. Pelaburan Jerman dalam sektor pembuatan tempatan kukuh terutamanya bagi produk elektrik dan elektronik, petroleum, saintifik serta alat pengukur. Sehingga kini Malaysia telah meluluskan 552 projek pembuatan Jerman dengan nilai pelaburan berjumlah $11.4 bilion Amerika. Pelaburan dijangka mewujudkan 63,500 peluang pekerjaan baru. Osram antara syarikat terkemuka Jerman yang telah lama beroperasi di Malaysia dan terus mengembangkan perniagaan di negara ini. Pada November tahun lalu, syarikat itu mengumumkan akan membuka kilang chip LED di Kulim, Kedah dengan pelaburan bernilai €1 bilion. Bagi pelabur Jerman pula, mereka mengakui keadaan politik yang stabil dan dasar kerajaan yang mesra perniagaan faktor utama mendorong mereka memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Pelabur nyata kekal komited untuk menanam modal di Malaysia. Menurut pengarah eksekutif Dewan Perniagaan dan Industri Malaysia Jerman, Daniel Bernbach, hubungan yang kukuh antara kedua-dua negara memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia. Jumlah pelaburan syarikat Jerman juga mencatat pertumbuhan yang berterusan, terutamanya bagi syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS. We see currently, because of also a shift from China away into Southeast Asia and preferably to Malaysia, because of infrastructure, energy resources, skilled labor workforce, and also the regional situation of Malaysia. Bagi XFAB, syarikat Jerman yang mempunyai kilang di Kuching, Sarawak, kedudukan Malaysia yang strategik serta kemudahan infrastruktur yang lengkap menarik minat syarikat itu untuk terus melabur di negara ini. XFAB telah bertapak selama 10 tahun di Malaysia dengan nilai pelaburan sebanyak RM10 juta. Because the factory and the assets were a very good fit to our needs, and the people were also very well trained. Schmidt-Clemens pula melihat Malaysia sebagai negara paling berdaya saing dalam kalangan negara-negara ASEAN. Beroperasi di Seremban Negeri Sembilan, syarikat itu telah meluaskan operasinya di Malaysia 2 kali berturut-turut. Data analysis and compared country by country, and the outcome for us was very clear that Malaysia was number one. So, and even today, if we had to do the same, we will go back to Malaysia. So we are very happy with this decision. 400 syarikat Jerman kini beroperasi di Malaysia dengan nilai pelaburan mencecah RM6.44 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama 2016 dan sejumlah RM35 bilion dalam tempoh sedekad. Selepas sesi dialog bersama para pemimpin perniagaan Jerman, Datuk Seri Najib berkesempatan menyaksikan pemeteraian perjanjian antara AWS Schaeffler dan Satellite Pipeline Sdn Bhd. Perjanjian membabitkan pembinaan kemudahan lenturan induksi haba bagi industri minyak dan gas di Gebeng, Pahang dengan pelaburan RM80 juta. AWS Schaeffler diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Hubertus Engels, manakala Satellite Pipeline oleh pengarah urusannya Abdullah Osman.
Terdahulu, Datuk Seri Najib diberi sambutan rasmi di bangunan Chancellery Persekutuan sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke Jerman. Ketibaan beliau disambut Chancellor Jerman Angela Merkel. Sebaik tiba, Datuk Seri Najib diperkenal kepada barisan penasihat Chancellery. Lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan pasukan orkestra tentera Jerman. Datuk Seri Najib dengan diiringi Merkel kemudiannya memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri daripada 120 anggota tentera Jerman. Ia disusuli perbincangan dua hala antara kedua-dua pemimpin itu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menafikan laporan media berhubung pembabitan anggota tentera dalam Daesh seperti yang dilaporkan semalam. Media yang kononnya memetik kenyataan beliau mendakwa 1% anggota ATM terlibat dalam kegiatan kumpulan pengganas itu. Datuk Seri Hishamuddin hari ini mahu kenyataannya yang disalah tafsir diperbetulkan. Liputan yang tidak tepat. Banyak bezanya 1% daripada anggota kita daripada 1% sasaran kita. Bermakna sasaran 1% itu tak semestinya semuanya IS. Tetapi kalau kita hanya Menjelaskan lebih lanjut, kenyataan beliau sebelum ini bermaksud hanya 1% sahaja daripada jumlah anggota yang disiasat PDRM disyaki terlibat dengan Daesh. Dalam perkembangan berkaitan pengganas, 40 pelajar IPT awam dan swasta ditahan kerana terlibat dengan aktiviti kumpulan militan Daesh, Jemaah Islamiah JI dan Al-Qaeda sejak 2001 hingga bulan ini. 5 orang lagi yang identitinya telah dikenal pasti masih bebas dan berada di luar negara. Baru-baru ini, seorang pelajar Malaysia telah ditahan pihak berkuasa Turki ketika cuba masuk ke Syria hasil penyaluran maklumat PDRM. Pelajar tersebut telah dihantar pulang ke tanah air beberapa hari yang lalu dan kini ditahan di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maidin PJ, pihaknya sedang menyiasat dalang atau individu yang mengatur perjalanan pelajar itu ke Timur Tengah. Dalam pada itu, pelajar IPT katanya mudah terpengaruh dengan dakwah yang dibawa kumpulan terbabit. Kononnya perjuangan bersama mereka adalah suatu jihad. Tanda-tanda menunjukkan ancaman itu semakin berkurangan. Ini yang kita membimbangkan pihak berkuasa polis dan sebab itulah kita mengadakan program-program yang sebegini untuk memberi penerangan khususnya kepada pelajar IPT, IPTS berhubung dengan ancaman IS, berhubung dengan penyelewengan IS sebagainya agar mereka ini tidak terpengaruh untuk pergi berjihad. Kononnya berjihad lah di Iraq ataupun di Syria. Keselamatan negara. Jadi kita beliau menghadiri dialog keselamatan negara, akidah songsang mengancam keselamatan negara di Kompleks Pusat Islam UUM Sintok. Jabatan Imigresen akan terus melakukan penguatkuasaan dengan mengambil tindakan kepada majikan yang melakukan kesalahan melindungi pendatang asing tanpa izin, tanpa dokumen yang sah. Ia termasuklah dengan membekukan aset ataupun akaun mereka. Ia menjadi tanggungjawab Jabatan Imigresen untuk memastikan undang-undang ditegakkan bagi mengelak kemasukan pendatang asing tanpa izin berleluasa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata penguatkuasaan tersebut bukan sewenangnya dilakukan kerana ia merupakan amanah rakyat selain peruntukan undang-undang sedia ada oleh kerajaan bagi mengekang kesalahan yang dilakukan majikan. Kalau kepada publik, kepada masyarakat orang ramai, mereka memang hendakkan penguatkuasaan undang-undang ini diambil. Tetapi kepada persatuan majikan, kita mengadakan engagement. Kita telah bertemu dan kita akan mengadakan lagi pertemuan-pertemuan itu bagi memperjelaskan mengapa dan cara mana pembekuan itu akan dilakukan. Dan ini bukan sewenang-wenangnya dilakukan, tetapi mengikutkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Dalam Akta Immigration 1959-1963, termasuk dilangsungkan dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram itu sendiri. Yang ini merupakan satu ketetapan. Datuk Mustafa berkata demikian pada Majlis Penyerahan Peralatan Perubatan dan Ubat-ubatan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Bulan Sabit Merah Antarabangsa ICRC dan Kementerian Kesihatan di Putrajaya. Peralatan perubatan dan ubat-ubatan itu bertujuan membendung penularan penyakit-penyakit berjangkit di depo-depo tahanan imigresen.
Katanya anggota-anggota imigresen juga akan turut dihantar menjalani kursus perubatan bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberi kepada tahanan imigresen. Bagi menangani penyelewengan, pemantauan serta pemeriksaan termasuk secara mengejut perlu kerap dilakukan terutama di agensi yang berisiko tinggi berlaku penyalahgunaan kuasa. Pada masa sama, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah menegaskan Jabatan Audit Negara, Unit Audit Dalaman Kementerian atau agensi juga perlu melaksana pengauditan dengan lebih proaktif. Pengurusan kewangan awam secara bersepadu dan terkawal penting supaya perencanaan pembangunan negara dapat dilaksana mengikut perancangan yang ditetapkan. Dengan itu, prinsip value for money perlu diterapkan agar perbelanjaan yang dilakukan menghasilkan outcome yang optimum bersesuaian dengan jumlah wang yang telah dibelanjakan. Selain itu, pendekatan value management perlu ditekankan kerana melalui penjimatan yang dihasilkan serta pengurusan kewangan yang cekal, lebih banyak lagi projek dapat dilaksanakan bagi manfaat rakyat. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Index Accountability 2015 bagi Kementerian Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan. Pada majlis yang sama, penyerahan sumbangan bahan bacaan untuk kempen Take a Break and Read at Putrajaya 2016 turut disempurnakan. Hadir bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Serika Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zafidi Zainal dan Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Baik, ini pula susulan kemalangan maut go-kart di Jalan Sukpah Indra Mahkota Pahang Ahad lalu. Polis sudah mengambil keterangan daripada Wakil Universiti Teknologi Malaysia UTM selaku penganjur Perlumbaan Automotif dan Inovasi Pendidikan 2016. Memetik laporan bernama, Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Abdul Aziz Saleh berkata pihaknya juga akan mengambil keterangan Siti Suhaiza Asman 38 tahun iaitu isteri dan ibu kepada bangsa rempuhan apabila beliau sudah tenang dan stabil. Kira-kira 11.30 pagi Ahad, penyelia kilang Izwan Isa 39 tahun dan anaknya Nur Sulaiha 5 tahun meninggal dunia akibat dirempuh sebuah go-kart semasa menonton perlumbaan berkenaan. Kemalangan turut menyebabkan Siti Suhaiza dan anak sulungnya Muhammad Izdaniel 7 tahun cedera namun keadaan mereka kini stabil. Kemalangan dipercayai berpunca apabila 3 buah go-kart berkesil sesama sendiri sebelum merempuh ke semua bangsa yang sedang menyaksikan perlumbaan berkenaan. Exco Pemuda UMNO Dato' Arman Azhar Abu Hanifah pula membatalkan hasrat membuat laporan polis berkenaan dakwaan gerakan menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Semakan beliau mendapati kesemua dakwaan yang terkandung dalam 9 dokumen yang diterima beliau Ahad lalu tidak sahih. Bagi Dato' Arman, tindakan tersebut mencerminkan tanggungjawabnya hanya untuk melapor perkara yang benar jika disokong bukti sahih. Ia bagi mengelak implikasi buruk sekiranya laporan polis dibuat melulu. Selepas perbincangan malam tadi dan setelah disemak dokumen yang telah diserah kepada saya ingin menyatakan 9 dokumen yang serah kepada saya itu didapati tidak sahih dan tidak benar. Atas dasar itu, atas tanggungjawab saya sebagai Exco Pegawai Pemuda UMNO Malaysia, hari ini tidak akan ada laporan polis terhadap 2 individu tersebut. Beliau ditemui media di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Dato' Arman mengesahkan menerima 9 dokumen Ahad lalu mendakwa 2 individu berpengaruh terlibat dalam gerakan menjatuhkan Datuk Seri Najib. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana berlangsung hari ini bagi membincangkan persediaan menghadapi fenomena air pasang besar berskala besar yang dijangka melanda pantai barat Semenanjung mulai bulan depan. Langkah jangka panjang dan jangka pendek akan dilaksana terlebih dahulu di lokasi-lokasi yang kerap berlaku banjir besar. Mesyuarat tersebut dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Fenomena air pasang besar dijangka berlaku pada 17 hingga 20 Oktober dan 14 hingga 17 November. Kita telah meminta semua agensi
supaya mengenal pasti tempat-tempat ini untuk langkah sementara, kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Langkah sementara ni lebih penggunaan beg pasir, sandbag yang akan diuruskan oleh pihak agensi pengurusan bencana NADMA. Sementara jangka pendek ni dia melibatkan pembinaan ban batu dan juga menampung tempat-tempat yang berlaku kerosakan, dan jangka panjang ni melibatkan pembinaan ban batu dan juga penanaman pokok. Antara tindakan lain termasuk membuat hebahan awal sebelum kejadian air pasang besar kepada orang ramai menerusi pelbagai saluran. Mesyuarat disertai Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jabatan Perparitan dan Saliran, Jabatan Meteorologi dan pihak polis. Malaysia memerlukan lebih ramai perunding harta intelek IP bertauliah bagi membantu usahawan kecil dan sederhana melindungi produk mereka daripada dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Ke arah itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kapital KK membawa pengkaji dan pakar Pertubuhan Harta Intelek Dunia WIPO dan Japan Office Patent JPO untuk melatih perunding IP tersebut. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata khidmat perunding IP bertauliah penting bagi memastikan idea perniagaan yang dihasilkan usahawan PKS boleh dipatentkan selain mencari patent percuma di pasaran global dengan cara mudah dan menjimatkan. Kita nak train konsultan ini supaya SMEs yang datang kepada mereka itu boleh melakukan atau memberikan idea melalui konsultan ini, dan mereka akan mencari, analyse sama ada idea-idea itu adalah idea yang baru, genuine, tidak mencuri siapa punya patent. Ini yang dilakukan. Setakat ini hanya terdapat 400 perunding dalam pelbagai bidang di seluruh negara. Namun jumlah itu masih tidak mencukupi bagi membantu pengusaha PKS yang ramai ketika ini. Beliau menyatakannya selepas merasmikan bengkel analisis paten menggunakan mekanisme percuma di ibu negara. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan mengordiakan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2016 kepada 235 penerima. Pada istiadat pengurniaan kali ini, 5 individu dianugerahkan darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Mendahului senarai penerima darjah Panglima Setia Mahkota PSM ialah Naib Chancellor Universiti Malaya Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Amin Jalaluddin. Selain darjah PSM, 8 individu dikurnia darjah Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. 6 individu lagi dianugerahkan Johan Mangkunegara JMN, manakala 7 yang lain menerima darjah Johan Setia Mahkota. Tuanku Abdul Halim turut berkenan mengurniakan darjah Kesatria Mangkunegara KMN kepada 52 penerima dan darjah Ahli Mangkunegara AMN kepada 73 penerima. Kurniaan terakhir yang berlangsung hari ini ialah pingat Pangkuan Negara PPN yang dianugerahkan kepada 84 individu. Kira-kira 300 keluarga masyarakat India di 4 kampung di Kampung Jawa, Klang kecewa dengan kepimpinan negeri Selangor yang didakwa langsung tidak prihatin dengan nasib mereka. Ya, ekoran tanah di kawasan mereka sudah diambil untuk projek lebuh raya Pantai Barat. 4 memorandum dan beberapa siri bantah diadakan sebelum ini merayu kerajaan negeri membatalkan cadangan mengambil alih tanah tersebut. Namun sehingga sekarang tiada maklum balas diterima daripada pejabat Menteri Besar. Justru hari ini penduduk sekali lagi mengadakan bantahan dan mogok lapar di pintu masuk pejabat pentadbiran kerajaan negeri di Shah Alam. Tindakan itu akan diteruskan sehingga Menteri Besar berjumpa mereka. Setiausaha MB menghadap kami dan memberitahu bahawa MB tidak ada masa untuk berjumpa dengan kami. Dan apakah muskiliat ataupun kesusahan kepada Yang Amat Datuk Menteri Besar untuk berjumpa menemu dengan kami
kita bukan berada di luar, kita di pejabat Setiausaha Kerajaan. Kita hanya tanya masa 10 dan 5 minit untuk berjumpa dengan Yang Amat Menteri Besar, tetapi kami tidak mendapat layanan dan permohonan kami disia-siakan. Satu jawapan pun tak ada daripada MB. Untuk makluman kata okey, kita akan perhatikan permohonan kita dan makluman satu tarikh ke macam mana ke. Sampai kita nak datang sini nak mogok sampai untuk nak mogok lapar sampai petang pun sampai sekarang pun tak ada apa-apa jawapan. So ini memang kita tak boleh terima lah daripada MB sekarang. Memang kita rasa tak puas hati. Kita cuma nak respon positif dari MB lah. At least kalau kita ada respon, kita pun boleh ada alternatif lah. We wanted an alternative choice. Sebab rakyat tidak diutamakan, you see. So mereka hanya bercakap sajalah, tapi bila datang on the ground, memang kerja tak jalan lah. Keempat-empat kampung terlibat dalam pengambil alihan tanah itu adalah Kampung Mariaman, Kampung Morgan dan Kampung Datuk Sela Tavern dan Kampung Tanggavelu yang membabitkan kawasan seluas 8 hektar. Seorang remaja perempuan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor Air Keruh Melaka terhadap pertuduhan menyebabkan kematian bayinya yang baru dilahirkan. Tertuduh berusia 18 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Norma Ismail. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di dalam sebuah rumah di Solok Balik Bukit Palah Melaka Tengah kira-kira pukul 6 pagi pada 20 September lalu. Tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian bayi perempuannya yang baru dilahirkan dengan cara menutup mulut bayi itu dengan tangannya sebelum dibalut dengan tilam. Dia dituduh mengikut Seksyen 309B Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan kes itu disebut semula pada 27 Oktober ini. Baik, ini pula kes tuntutan palsu hampir RM900,000. Mahkamah Majistret Johor Bahru membenarkan tempoh reman seorang kerani kewangan Pejabat Kesihatan Daerah dilanjutkan 5 hari lagi sehingga 1 Oktober. Permohonan sambung reman oleh SPRM Johor itu diluluskan Majistret Salina Umar. Manakala 2 lagi suspek terdiri daripada seorang pegawai perubatan dan seorang kerani kewangan dilepaskan daripada tahanan reman dengan jaminan SPRM. Pegawai perubatan dijamin RM50,000 manakala kerani kewangan dijamin RM30,000 masing-masing tanpa deposit. Ketiga-tiga suspek sebelum ini ditahan berhubung tuntutan palsu membabitkan 59 baucer bayaran perkhidmatan pembekalan barang. SPRM turut menyita 8 kenderaan milik suspek dan merampas barang kemas, wang tunai serta beg tangan pelbagai jenama bernilai RM650,000. Di mahkamah sama, seorang penganggur didakwa atas kesalahan membunuh seorang lelaki di sebuah hotel bajet di Jalan Wong Ah Fok pada 10 September lalu. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa. Tertuduh Kasma Rugaya Sulaiman, 39 tahun, dituduh membunuh Abdul Razak Ibrahim, 42 tahun, antara pukul 5 hingga 6.30 pagi, dipercayai berkaitan masalah kewangan. Berlaku pergaduhan antara tertuduh dan mangsa yang difahamkan saling mengenali sebelum kejadian bunuh terjadi. Kes dibicarakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Majistret Salina Omar menetapkan 27 Oktober sebagai tarikh sebutan semula. Persona merupakan model kenderaan Proton yang dilengkapi ciri-ciri keselamatan yang dipertingkat dengan teknologi moden terkini. Tidak hairanlah sedan yang diasaskan dari hatchback Proton Iris ini menerima penarafan program penilaian kereta baharu ASEAN NCAP 5 bintang. Ikuti kupasannya bersama wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ditawarkan dalam 4 varian iaitu Standard Manual, Standard CVT, Executive CVT dan Premium CVT.
dan ia dilengkapi sistem brek anti kunci ABS, edaran kuasa brek elektronik EBD serta bantuan brek BA. Kesemua varian turut dipasang beg udara, sistem kawalan kestabilan kenderaan VSC, bantuan mula mendaki HHA, cagak tempat duduk kanak-kanak ISOFIX. Kami akan melakukan uji pandu terhadap kenderaan ini, kereta personal, untuk melihat sejauh mana kehebatan kereta ini, dan saya akan memandunya secara lasak dan juga laju dengan penggunaan sistem ESC dengan cingkaman yang bertepat. Selain keselamatan, penggunaan petrol Persona 2016 dicatatkan pada 5.6 liter bagi setiap 100 km untuk versi manual dan 6.1 liter bagi setiap 100 km untuk transmisi CVT. Bot belakang sedan ini mencatatkan kapasiti 510 liter berbanding generasi sebelum ini yang hanya mempunyai bot berkapasiti 470 liter. Jelas timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Datuk Razif Muhammad, ciri-ciri Persona ini akan dipasang pada model Iris pada masa akan datang. Kita telah tumpukan effort kita untuk memperbaiki lagi noise vibration harshness, dan saya rasa banyak feedback yang kita dapat daripada pasaran sekarang amat positif yang mengatakan model baru kita sekarang ni memang bila dalam kereta memang senyap. Dan kita juga meningkatkan lagi dari segi luxury dalam kereta ini, dan mana kita tengok daripada segi design memang nampak perbezaan yang amat ketara daripada sebelum ini. Harga model yang dilengkapi dengan sistem keselamatan canggih ini dilihat berpatutan dengan harga di antara RM46,350 hingga RM59,800. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin bersama jurukamera Muhammad Sharifuddin Muhammad Arsad untuk Berita RTM. Baik, sistem payung yang dilaksanakan melalui syarikat penyelenggaraan jalan Roadcare Malaysia Sdn Bhd menjadi serampang dua mata bagi membantu kontraktor kecil untuk berdaya saing selain memastikan kualiti perkhidmatan terbaik diberikan kepada masyarakat. Pada masa ini, terdapat lebih 400 kontraktor diberikan tanda oleh Roadcare di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Daripada jumlah itu, di Pahang sahaja terdapat 189 kontraktor yang dilantik oleh Roadcare. Ketua Pegawai Operasi Roadcare Datuk Wan Imran Wan Omar berkata sejak ditubuhkan pada 2001, syarikat berkenaan telah menyalurkan tender secara terbuka dan telus termasuklah kepada kontraktor-kontraktor kecil. Roadcare juga ada memberikan kursus-kursus kemahiran kepada kontraktor untuk meningkatkan lagi pengetahuan kepada mereka. Jadi saya di sini saya lihat banyak kontraktor-kontraktor Roadcare ni telah berjaya meningkatkan taraf hidup dan juga meningkatkan kemahiran dari segi kemahiran selama berada dengan Roadcare. Dan dari segi tender, tidak timbul tender yang kita berikan kepada kontraktor ini tidak telus, kerana tender yang kita jalankan adalah tender secara terbuka kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Roadcare. Baik,
Baik, kami teruskan dengan perkembangan sukan. 5 pemain golf wanita negara berjaya melayakkan diri untuk beraksi di kejohanan golf Sime Darby Jelajah Persatuan Golf Profesional Wanita LPGA selepas berjaya melepasi pusingan kelayakan yang diadakan selama 2 hari di TPC Kuala Lumpur. 3 daripada mereka, Areda Pan, Nur Duriah dan Ashley Lau mengungguli kategori bawah 25 tahun, manakala Winnie Eng dan Natasha On mengungguli kategori bawah 15 tahun. Areda Pan menduduki tempat pertama pusingan kelayakan dengan kelebihan 144 pukulan, meninggalkan Nur Duriah dengan kelebihan 3 pukulan secara keseluruhan. I really hope I play well, and then I'm playing really good this year, and then make like 2 top 10s in 2 big events, and then just go and play my best. Kejohanan edisi ke-7 LPGA di Malaysia ini bakal menyaksikan penyertaan daripada pemain golf wanita profesional nombor 1 dunia Lydia Ko dari New Zealand dan Brooke Henderson dari Kanada yang merupakan pemain nombor 3 dunia. Pada seri jelajah LPGA tahun lalu, Jessica Korda dari Amerika Syarikat muncul juara kejohanan. Seri jelajah LPGA ini akan membuka tirai kejohanan pada 27 sehingga 30 Oktober depan. Sementara itu, pemain golf wanita negara Nur Duriah Damian, 21 tahun, ketika ditemui berkata biarpun masih sibuk dengan siri jelajah LPGA, dia tetap bersedia untuk menghadapi cabaran Sukan SEA 2017 yang akan berlangsung pada bulan Ogos. I'm working on my fitness and my game with all my coach and coordinator. Everything is ready. Beliau yang baru saja menjorai kejohanan golf terbuka amatur wanita Malaysia MLAO bulan lalu akan meneruskan saingan dalam siri jelajah Persatuan Golf Profesional Wanita LPGA Sime Darby bulan depan. Pada aksi di Sukan SEA Singapura tahun lalu, dia yang menggalas cabaran negara bersama Loy Hee Ying dan Genevieve Ling gagal meraih sebarang pingat dalam acara perseorangan golf wanita. Baik, lagi habuan bagi 2 atlet kelahiran Perlis yang merangkul pingat emas dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro 2016. Buat Muhammad Rizwan, Muhammad Puzi dan Abdul Latif Romli masing-masing dianugerahkan sebuah rumah teres 2 tingkat dan wang tunai RM100,000 daripada kerajaan negeri. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man semasa majlis sambutan rasmi kepulangan Muhammad Rizwan, Muhammad Puzi dan Abdul Latif Romli di dataran Datuk Sheikh Ahmad Kangar. Kurang daripada RM300,000, tak kurang. Jadi insya-Allah kita akan carikan rumah yang sesuai untuk mereka di kawasan yang bersesuaian, dan kita akan dalam masa yang terdekat kita akan menyerahkan rumah ini kepada mereka insya-Allah. Datuk Seri Azlan juga berkata kerajaan negeri bersedia menimbang insentif untuk jurulatih yang banyak berkorban dalam usaha membina kecemerlangan 2 atlet ini. Terdahulu kepulangan mereka disambut meriah di lapangan terbang Sultan Abdul Halim, Kepala Batas Al-Ustar. Turut sama anggota Exco Kerajaan Negeri termasuk Exco Belia dan Sukan Negeri Abdul Jamil Saad dan kedua ibu bapa atlet. Mereka kemudiannya dibawa berarak menaiki bas khas serta diiringi konvoi motosikal berkuasa tinggi dan kereta dari sempadan Kedah Perlis di Pauh Putra melalui Arau hingga ke dataran Datuk Sheikh Ahmad Kangar. Bagi rakan atlet Paralimpik, mereka turut berbangga dengan kejayaan itu dan sambutan meriah yang diberikan orang ramai. Perasaan tu seronok sebab duk satu bah dengan juara dunia kan. Mereka pun saya buat Rizwan Fauzi sebagai idola saya. Seronok lah sebab sambutan yang diberikan oleh rakyat Perlis pun begitu menggalakkan. Sambutan yang diadakan oleh kerajaan negeri sendiri amatlah amat menggalakkan, dan penyertaan daripada kalangan rakyat kita sendiri pun orang semua tengok, orang semua teruja. Majlis kesyukuran turut diadakan di kediaman Menteri Besar Perlis. Baik, penilaian dan pemilihan pemain rugby yang berpotensi untuk diserapkan ke dalam skuad rugby Sukan SEA 2017 masih lagi berjalan. Senarai terakhir hanya akan diputuskan Persatuan Rugby Malaysia PRM selepas berakhir kejohanan rugby Piala Agong di Sandakan, Sabah.
Menurut pengurus pasukan rugby negara Datuk Tamunif Mukhtar, Persatuan Rugby Malaysia MR yakin mampu menghadiahkan pingat emas buat negara di Sukan SEA 2017 nanti. Untuk itu, Persatuan Rugby Malaysia akan berusaha memperbaiki kedudukan ke-8 ranking Asia ke kedudukan ke-4 tahun ini. Saingan seri terakhir Rugby Asia 7 sebelah di Sri Lanka pada 15 dan 16 Oktober depan menjadi pentas penting untuk memperbaiki ranking Asia. Skuad negara berjaya mengungguli kategori plate pada saingan seri kedua Rugby Asia di Korea Selatan minggu lalu. Nama wira-wira Paralimpik negara di Rio diabadikan pada 4 institusi kebajikan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ia melibatkan Taman Asuhan Kanak-Kanak Istimewa di Perlis, Kedah, Kuala Lumpur dan Johor. Di Jitra, ia dinamakan Taman Sinar Harapan Rizwan Puzi. Di Ceras, Taman Sinar Harapan Ziyad Zulkifli. Di Arau, Rumah Kanak-Kanak Mini Latif Romli dan di Ulu Tiram, Rumah Kanak-Kanak Mini Siti Nur Radiah Ismail. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, langkah itu diambil sebagai mengiktiraf pencapaian keempat atlet tersebut yang disifatkan cukup luar biasa. Beliau menyatakannya di Ibu Negara selepas merasmikan Kongres Pemulihan Berdasarkan Masyarakat Antarabangsa CBR 2016 yang dianjurkan bagi menjamin pembangunan mapan dalam kalangan orang kurang upaya OKU. My prayer and hope that this Congress will give benefits to all, be it participants coming in and especially to host country. Catch this opportunity, to learn and excel, and find the best way to improve and to make these people with disabilities really very inclusive. They are really in our inclusive development agenda for the nation. Malaysia menjadi tuan rumah bagi edisi yang berlangsung mulai hari ini hingga Khamis. Kongres 4 tahun sekali itu disertai lebih 1,000 delegasi dari 86 negara. Kementerian Pertahanan melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan Perwira Niaga Malaysia Pernama telah menyumbangkan RM30 juta bagi pembinaan kompleks Wisma Bintara ATM. Selain satu blok kediaman 10 tingkat, ia turut dilengkapi pelbagai kemudahan lain untuk memudahkan aktiviti anggota Bintara ATM. Pembinaannya bermula hujung tahun ini di Jalan Padang Tembak, Ibu Negara. Yang ada kaitan dengan pertahanan negara bersama-sama memastikan bahawa hal yang berkaitan dengan kebajikan anggota kita tak boleh terjejas. Kompleks yang bernilai RM45 juta itu dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2019. Sebahagian besar pekerja di tapak pembinaan gagal mematuhi peraturan keselamatan dan didapati tidak mengenakan pakaian lengkap seperti kasut dan topi keselamatan. Kesalahan lain yang dikesan termasuk tidak memiliki kad hijau yang membenarkan mereka berada di tapak pembinaan. Ops bersepadu dijalankan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Kelantan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari tadi yang menyerbu 2 tapak pembinaan di Bandar Baru Tunjung. Tengok sekarang kita nampak dia dari segi keselamatan lah.
Keselamatan dia meliputi umpamanya pakaian. Kalau di tapak binaan, pakaian mesti lengkap. Contohnya topi keselamatan, kasut keselamatan. Sekarang ini kita nampak sebahagiannya pakai topi, sebahagian lagi tidak pakai topi. Dalam pada itu, 71 pendatang tanpa izin ditahan dalam operasi yang turut disertai Jabatan Imigresen itu membabitkan warga Myanmar, Bangladesh, Indonesia dan Pakistan. Mesyuarat Pengurusan Jabatan Penyiaran Malaysia 2016 menjadi platform untuk merancang pengisian program 2017 dan 2018 bagi Radio Televisyen Malaysia RTM. Bertempat di Port Dickson Negeri Sembilan, 75 ahli mesyuarat terdiri daripada Direktorat Timbalan Ketua Pengarah Bahagian, Pengarah-pengarah negeri serta Ketua Bahagian rancangan itu berkongsi idea untuk mengukuhkan program RTM. Selain menambah baik program sedia ada, RTM akan terus menjalankan program turun padang untuk merakyatkan stesen selain memperkenal media baharu kepada audien. Dalam mesyuarat 3 hari berkenaan, turut diadakan Majlis Marak Kasih buat Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Datuk Adilan Sheikh Omar dan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Abdul Wahid Abdul Hamid sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang bakal menamatkan perkhidmatan tahun ini. Misi konvoi Road to London bagi mempromosi Tahun Melawat Pahang 2017. Gara-gara masalah teknikal dan bahasa, peserta konvoi terkandas selama 2 jam ketika berada di Hua Nim, Thailand. Situasi itu bagaimanapun tidak mematahkan semangat para peserta untuk meneruskan perjalanan. Situasi panik itu berlaku ketika peserta konvoi singgah di sebuah stesen minyak di Hua Nim. Ketika mengisi minyak, berlaku sedikit salah faham antara peserta dengan operator ekoran masalah bahasa. Pada masa sama, kru teknikal mendapati kenderaan yang digunakan perlu menjalani proses selenggaraan kecil. Setelah mendapat bantuan daripada penduduk setempat, perkara itu dapat diselesaikan. Mekanik konvoi Zulhafiz Juri mengingatkan peserta bahawa setiap kenderaan perlu berada dalam keadaan baik. Macam situasi tadi, punca dia salah faham, attendant pump tak faham bahasa kita. So, apa yang terjadi tadi? Kereta petrol diisi dengan diesel. So, nak tak nak kita terpaksa buang diesel lah, gantikan dengan kereta minyak petrol balik. Pihak kepada peserta, jika ada apa-apa berlaku dalam perjalanan, terus saja berhenti ke tepi dan minta bantuan pada peserta yang lain. Bagikan isyarat pada peserta lain supaya peserta lain alert dengan keadaan kenderaan dia lah. Zulhafiz yang berpengalaman selama lebih 5 tahun dalam bidang permotoran kini bertugas di syarikat Isuzu di Pekan Pahang. Baik, Nasional 8 berakhir di sini.